Nuzul Quran yang insya-Allah seluruh negara akan sambut pada esok hari, dan negeri Selangor meraihkannya dengan mengambil cuti pada Nuzul Quran, dan kita pun sekolah cuti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu ada hikmah, ada pengajaran, karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu sia-sia ataupun tidak ada faedah dan hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih umat akhir zaman ini yang mana diturunkan padanya suatu kitab, suatu wahyu yang kekal abadinya selama-lamanya hingga kiamat. Berbeza dengan kitab-kitab ataupun wahyu sebelum daripada ini, yang mana keadaannya telah diubah dan boleh diubah mengikut kepada selera dan kehendak manusia itu. Tapi Al-Quran yang dari Allah Subhanahu wa taala jadikan ia suatu mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh semua manusia. Sama ada dari segi bahasanya, ada dari segi susunan ayat, dan dari segi pengajaran dan hikmah yang boleh diambil daripada Al-Quran itu. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang menjadi panduan kepada hidup manusia seluruhnya, yang mana itu di akhir zaman tak kira lah dari apa bangsa sekalipun, kedudukan, keadaan mereka sekalipun, maka dia kena ikut kepada Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih satu bulan untuk diturunkan Al-Quran dan menjadikan bulan tersebut antara bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sedia maklum bulan Masih dan bulan Hijrah juga mengandungi 12 bulan. Semuanya bezanya kalender Islam, bulan Hijri ataupun bulan Qamariyah itu menjadi rujukan dan panduan dalam apa sahaja berkaitan dengan syariat Islam. Berbeza dengan bulan Masih, bulan Januari sampai Desember itu, ianya adalah perkiraan untuk tahun Masih yang rata-rata menggunakannya pada hari ini. Namun itu kita perlu ingat, bulan Islam adalah salah satu daripada syiar Islam. Apa makna syiar? Syiar yang mana dia simbol, tanda, mercu untuk orang kenal Islam. Tapi hari ini, mutakhir ini, syiar Islam ini dia semakin terhakis, semakin hilang daripada ingatan umat Islam. Sebab kita banyak ingat kepada bulan-bulan Masih, Januari, Februari, tapi bila sebut bulan Islam, jarang orang boleh sebut secara betul tertib dia. Muharram sehingga Zulhijjah. Kalau betul pun kita boleh kita kata bagi anugerah lah pada Upin dan Ipin, kita kawan-kawan dia. Upin dan Ipin dan kawan-kawan dia boleh ingat bulan Islam. Dia nasyid lagi bulan Islam. Tapi kalau kita nilai diri kita sendiri, jarang orang boleh ingat bulan Islam ini kecuali 2 bulan, iaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bulan Ramadan orang akan ingat sebab puasa, dan bulan Syawal orang akan ingat sebab hari raya. Kalau tidak ada puasa dan hari raya, rasanya ramai di kalangan kita lupa bulan-bulan Islam. Ini perkara yang perlu sama-sama kita ingat. Diharapkan kepada murid-murid
agar kita semua dapat menghafal nama-nama bulan dalam Islam, bulan Muharram sehinggalah bulan Dzulhijjah, supaya syiar Islam itu ada pada kita. Syiar Islam itu tidak hilang daripada kita. Biar orang kenal Islam itu melalui kita. Ini tanya Islam, tapi bulan-bulan Islam kita tidak dapat menyatakan dengan betul, maka malulah kita untuk mengaku kita ini sebagai umat Islam, sedangkan kita ada tanda-tanda Islam. Jadi bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala pilih jadi satu bulan yang sangat mulia, dan kemuliaan bulan Ramadan ini salah satu sebabnya diturunkan Al-Quran yang kita sebut sebagai nuzul Quran. Nuzul maknanya turun Al-Quran. Untuk makluman semua, Al-Quran diturunkan melalui 3 peringkat. Peringkat pertama, Al-Quran berada di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Tepat satu catatan yang Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan semua perkara yang berlaku di alam ini, sejak daripada mula-mula sehinggalah tak tahu bila kesudahannya. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, penurunan Al-Quran berlaku secara sekaligus. Satu keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Al-Quran dengan caranya menurunkan dengan sekaligus, yaitu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu dikenali dengan Baitul Izzah, diturunkan secara sekaligus. Jadi yang berlaku antara kata ulama berlaku pada bulan Ramadan ini, antara peristiwanya ada peristiwa penurunan sekaligus Al-Quran itu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian peringkat yang ketiga, penurunan selama 23 tahun mengikut keadaan dan situasi yang berlaku, masalah yang berlaku, menjawab segala persoalan-persoalan yang timbul selama 23 tahun, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Dan inilah yang kita katakan sebagai peristiwa nuzul Quran yang berlaku, yang kita sambut hari ini, iaitu peristiwa nuzul Quran. Walau bagaimanapun dia berlaku dipanggil kekhilafan, perbezaan, perselisihan pandangan yang mengatakan bulan apa sebenarnya Quran diturunkan. Ayat pertama itu tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan, tapi yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama Islam adalah bila, bulan mana, tarikh bila diturunkan Al-Quran ini pertama sekali kepada Nabi SAW. Surah pertama, ayat pertama, bagaimana yang telah dibacakan oleh Tuan Walibi tadi, surah apa dia? Al-Alaq, Iqra, 5 ayat yang pertama itu wahyu yang pertama. Diturunkan kepada Nabi SAW di Gua Hira pada hari Isnin. Ini kata ulama, pada hari Isnin berlaku sebelum hijrah Nabi SAW. Semua yang menjadi persoalannya bulan apa. Maka ada beberapa pandangan, dan kita pada hari ini memilih pandangan yang mengatakan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Dan ada pula persoalan tarikhnya bila, maka berlakulah pula perbezaan. Maka ulama kaji semula sirah Nabi SAW, maka berlakulah penetapan tarikh-tarikhnya. Antaranya ada yang mengatakan tarikh nuzul Quran adalah pada 7 Ramadan. Ada juga yang mengatakan tarikh nuzul Quran adalah 14 Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan 17 Ramadan. Dan ada juga pandangan yang keempat menyatakan pada hari ke-28, hari 24, malam ke-25. Semuanya itu ada dipanggil izan dia. Ada sebab-sebab kenapa.
utamanya pada malam 24, pada hari 24, 25. Kata ulama pada hari itu dikatakan hari ataupun malam Lailatul Qadar. Sebab Al-Quran dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas bahawa Quran itu turun pada bulan pada malam Lailatul Qadar. Jadi kebanyakan para ulama mengatakan tarikh ini adalah pada malam 25 Ramadan. Jadi kalau siapa nak cari Lailatul Qadar, malas sangat, malam 25 itu banyak dalam ibadah. Ini kebanyakan para ulama lebih pada malam 25. Kerana di situlah pada tarikh tersebutlah diturunkan Al-Quran. Okey. Walaupun itu yang masyhur di seluruh dunia dan termasuklah kita di Malaysia ini, kami pandangan yang mengatakan tarikh Al-Quran adalah pada 17 Ramadan. Itu tak ada masalah lah. Tak kira lah nak guna yang 7 ke, yang 14 ke, yang 25 ke, itu tak ada masalah. Yang pentingnya kita tahu bahawasanya Al-Quran ini turun kepada kita. Ini paling penting. Kerana di antara sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada manusia ini adalah untuk dijadikan sebagai panduan keterangan kepada manusia untuk dia meneruskan kehidupan di dunia, untuk dia sampai kepada hari akhir. Kata ulama di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, pertama sekali itu sebagai satu tanda pengisytiharan, pelantikan, wakilan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diturunkan Al-Quran, Nabi tak dilantik lagi menjadi nabi. Muhammad bin Abdullah tak dilantik lagi menjadi nabi dan rasul. Tetapi bila mana turunnya Al-Quran, ayat pertama Iqra, maka itu telah mengisytiharkan bahawasanya Muhammad bin Abdullah telah dilantik menjadi rasul dan nabi akhir zaman. Jadi salah satu daripada hikmah menurunkan Al-Quran adalah untuk pelantikan dan pengisytiharan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Yang kedua, diturunkan Al-Quran hikmahnya adalah untuk menjadi panduan atau manual kehidupan manusia. Sebagaimana kita tahu, umat manusia kalau tidak ada manual, tidak ada panduan, mereka akan melakukan sesuatu yang kadang-kadangnya menyalahi moral kehidupan mereka sendiri. Mereka akan buat sesuka hati mereka, mereka tidak akan melihat kebaikan-kebaikan pada yang lain, tapi apa yang mereka inginkan adalah kepuasan hawa nafsu dan selera mereka. Jadi setiap daripada umat akan berlaku keadaannya yang mana mereka akan berada dalam keadaan kegelapan jahiliyah yang tidak ada panduan, sehingga mereka akan melakukan sesuatu yang teramat teruk, hilang daripada sifat kemanusiaan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala umpamakan mereka ini lebih teruk daripada haiwan-haiwan. Perangai mereka lebih teruk daripada haiwan-haiwan ternakan. Maka bila keadaan itu semakin parah, semakin teruk, maka pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu dan mengutuskan rasul untuk memberi petunjuk, membimbing dan membawa manusia ke arah kebaikan dan jalan yang benar. Jadi peristiwa nuzul Quran ini ada kaitan juga dengan keadaan Arab jahiliyah pada waktu itu, yang mana keadaan mereka cukup puasa. Keadaan mereka cukup puasa. Hilangnya nilai, hilangnya moral, sehingga mereka ini umpamanya lebih teruk daripada haiwan-haiwan ternakan. Berlakunya pembunuhan sana sini, berlakunya penzinahan, berlakunya pembunuhan anak perempuan, banyak lagi lah minum arak, perjudian apa semua sekali berlaku. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan manusia daripada kerosakan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan
para rasul dan bersamanya satu mukjizat yang disebut sebagai Al-Quran. Jadi murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, Ustaz tak nak cakap banyak berkenaan dengan Al-Quran ini. Ada beberapa perkara untuk kita sama-sama hayati dan kita amalkan. Yang pertamanya, sesiapa yang ingin mendapat kemuliaan, dia mesti bersama dengan Al-Quran. Kerana sifat Al-Quran adalah Al-Karim, mulia. Dan apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran, dia pasti mulia. Dan sebaliknya, sekiranya perkara yang ditambah dengan Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran, dia akan jadi hina. Sebab mulia lawan dia hina. Jadi kalau siapa yang tidak bersama dengan Al-Quran, maka dia akan jadi hina. Bahkan kehinaan itu akan menjadikan dia mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadikanlah Al-Quran ini sebagai teman bapa kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat karib kita. Caranya macam mana? Pertamanya belajar Quran. Belajar baca Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kamu telah ada subjek Al-Quran di sekolah rendah kebangsaan, kemudian ada lagi pelajaran di sekolah agama, dan ada lagi lepas balik sekolah ada mengaji Quran dengan guru-guru di luar. Jadi belajarlah Al-Quran, kerana orang yang paling baik kata Nabi SAW adalah orang yang belajar. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah mereka yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi kalau kamu letak diri kamu sebagai seorang pelajar Quran, maka kamu sudah meletakkan diri kamu dalam kemuliaan dan sebaik-baik di kalangan manusia atas muka bumi. Tak rugi, maka dia menguntungkan kita. Jadi belajarlah Quran sehingga pandai dengan tajwidnya, dengan makhrajnya. Kemudian selepas belajar Quran, maka bacalah Quran. Belajar saja tak baca tak jadi. Sebab Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Iqra, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menciptakan kamu segala makhluk. Jadi bacalah Quran. Saya tak pandai dah baca Quran. Kalau saya baca Quran agak-agak, kalau kita buat sekat-sekat, tak apa, tak mengapa, asalkan baca. Kerana orang yang baca Quran, Allah tetap akan bagi pahala sekiranya kalau dia baca Quran itu bersekat-sekat. Nabi SAW dalam satu hadis Nabi sebut, orang yang baca Quran lancar, Allah akan bagi dia satu pahala. Manakala orang yang baca Quran tersekat-sekat, dengan syarat ini dia belajar, tapi tersekat-sekat juga, tak lancar, maka dia akan dapat dua pahala. Satu pahala kerana dia baca Quran, satu lagi pahala kerana dia sanggup susah payah baca Quran. Jadi tidak ada alasan untuk kita nak malas baca Quran. Sedangkan orang yang tak pandai baca Quran, Nabi suruh baca, bahkan dapat pahala. Jadi bacalah. Kemudian selepas daripada baca Quran, fahamlah Quran. Kita dah belajar tafsir Quran, terjemahan Quran. Sebab Quran ni dia bahasa Arab. Bahasa Arab, orang Arab sendiri pun kadang-kadang dia tak faham apa makna Quran. Dia punya belajar juga makna Quran tu apa. Tambah-tambah lagi kita orang lain ni lagi lah. Nak belajar bahasa Arab, tak faham bahasa Arab, perlu lagi belajar. Bahasa Ustaz mengajar bahasa Arab, suruh kamu hafal 14 perkataan yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Sapu, lurus, ubat, itu pun akan masuk sebulan tahun ini. Walhal, benda tu hari raya dia kamu itu. Sebab itulah, belajarlah. Tengok tafsir Quran, belajarlah tengok makna Quran. Kerana bila kita tahu makna Quran,
itulah yang akan menyentuh hati kita, itulah yang akan membawa hati kita ke arah kebaikan. Kalau kita tak faham, kita tidak akan buat apa-apa tindakan. Mana-mana kita baca surah, kalau kita baca tak faham, kita tak menghayati. Tapi kalau kita baca surat cinta ke, kita akan rasa perasaannya berbunga-bunga. Itulah dengan Quran. Kalau kita baca dengan faham, insya-Allah hati kita akan terkesan, hati kita akan lembut, hati kita akan takut kepada Allah, dan Dia akan menjadikan kita berakhlak mulia, insya-Allah. Dan kemudian yang terakhir sekali, beramal dengan Quran, buatlah apa yang Allah perintah dan tinggallah apa yang Allah larang. Jadi bulan puasa ni, lagi-lagi dalam puasa, lagi yang telah balik, yang belum balik, belajar, nak atau mana pun belajar untuk puasa. Dan yang paling penting juga, jangan tinggal solat. Puasa akan sia-sia kalau solat tak buat. Kena buat solat 5 waktu sehari semalam, dan tambah dengan amalan sunat pada bulan Ramadan ni. Lagi-lagilah pergi surau, kerana tahun ni murid-murid dah boleh pergi surau, budak-budak dah boleh pergi surau. Tapi untuk solat tarawih, bukannya untuk kamu buat bising di surau. Kalau nak buat bising di surau, baik tak payah. Kalau nak buat bising di surau, baik itu kat rumah buat bising kat rumah. Jangan ganggu orang yang sedang solat. Tapi kalau niat nak solat, itu diadu-adukan. Jadi mula yang kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian, tentunya menurut Quran pada tahun ini, mudah-mudahan kita semakin baik hubungan kita dengan Quran. Semakin banyak kita baca Quran, semakin rajin kita baca Quran, dan semakin banyak juga kita beramal dengan Quran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Al-Quran yang Allah janjikan sebagai petunjuk kepada kita betul-betul menjadi petunjuk kepada kita dan membawa kita ke arah kebaikan dan jalan yang lurus, insya-Allah. Jadi itu sahaja yang boleh kita kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan yang memberikan pengajaran dan tiba kepada kita semua, baik kepada ustaz, kepada guru-guru dan kepada semua murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi akhir Ramadan yang ada nanti, teruskanlah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambut hari raya dalam keadaan betul-betul layak. Untuk layak kita bergembira pada hari raya dengan keadaannya kita baik pada bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kita adalah kelemahan di Ustaz, dan minta mohon maaf silap dan salah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Baqarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa